Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, bagi mata pelajaran geografi, bagi bab yang ke-12, kita perlu melengkapkan satu kerja lapangan. Okey. Baik, di sini saya akan terangkan bagaimana untuk kita melaksanakan kerja lapangan bagi subjek geografi bagi tingkatan 3. Bab 12 ini akan menerangkan tentang panduan bagaimana untuk melaksanakan kerja lapangan. Okey, baik. Pengenalan dahulu, kita lihat sedikit. Baik, kerja lapangan. Apa yang dia dikatakan sebagai kerja lapangan ini? Ia adalah satu kajian ataupun kerja lapangan yang dilaksanakan bagi membolehkan semua pelajar untuk mengkaji, kemudian memahami dan memberi pendapat yang berkaitan dengan sesuatu isu ataupun tajuk yang telah dipilih. Okey, itu yang akan kamu lakukan nanti. Kamu akan kaji, kemudian kamu akan fahami apa yang kamu kaji, kemudian kamu akan beri pendapat tentang sesuatu isu yang kamu pilih lah. Okey, kemudian kerja lapangan ini juga memberi peluang kepada kamu sebagai pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah kamu belajar di dalam bilik darjah berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah kita belajar pada pembelajaran bagi geografi tingkatan 3 dan sebagainya. Okey, baik. Disebabkan itu kerja lapangan ini penting dan perlu dilaksanakan supaya kamu sebagai seorang pelajar mempunyai kemahiran untuk berfikir, mentafsir dan juga berkomunikasi. Berkomunikasi ini maksudnya kamu akan membentangkan hasil kerja lapangan yang telah kamu hasilkan nanti. Okey, baik. Apa yang akan kita belajar ataupun apa yang akan kita lihat dalam bab yang ke-12 ini yang berkaitan dengan kajian lapangan? Okey, yang pertama kita nak lihat bagaimana untuk memilih isu ataupun sesuatu tajuk bagi kerja lapangan. Okey, kemudian yang kedua menentukan objektif bagi sesuatu kerja lapangan yang akan dilaksanakan. Apa tujuan kerja lapangan itu dilakukan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kita akan melihat kaedah bagaimana untuk memilih apa kaedah yang sesuai untuk kamu pilih bagi melaksanakan kerja lapangan ini. Kemudian yang seterusnya proses untuk merekod, mengumpul dan juga menganalisis data ataupun maklumat yang kamu perolehi. Okey, kemudian yang terakhir merumus dan membuat pelaporan yang berkaitan dengan kerja-kerja lapangan yang kamu pilih ini. Okey, baik, itu adalah sedikit sebanyak gambaran-gambaran awal yang boleh kita lihat dahulu yang berkaitan dengan panduan kerja lapangan untuk hari ini. Okey, baik, secara sepintas lalu yang pertama apa yang akan kita lihat bagaimana untuk memilih isu ataupun tajuk bagi kerja lapangan. Okey, kita akan lihat secara terperincinya selepas ni. Kemudian yang kedua menentukan objektif kerja lapangan. Yang ketiga menentukan kaedah apa yang perlu dilakukan dalam melaksanakan kerja lapangan. Kemudian yang keempat merekod, mengumpul dan menganalisis data. Dan yang terakhir merumus dan membuat pelaporan. Okey, baik, so kita pergi yang pertama iaitu yang berkaitan dengan bagaimana untuk memilih isu ataupun tajuk kerja lapangan. Okey, baik. Setiap daripada kita sebagai kamu sebagai pelajar, kamu akan memilih satu tajuk ataupun isu tajuk kerja lapangan berdasarkan kepada tema yang terdapat di dalam DSKP. Okey, Dokumen Standard Curriculum dan Pentaksiran tingkatan 3 yang telah kamu pelajari. Okey, baik. Berikut akan kita lihat kriteria pemilihan isu ataupun tajuk bagi kerja lapangan yang akan kamu buat. Baik, yang pertama berdasarkan kepada idea yang baru.
Okey. Yang kedua, tajuk yang dipilih perlulah difahami dengan jelas supaya kamu dapat melaksanakan kerjaan lapangan itu dengan lebih lancar. Okey, yang ketiga, elakkan memilih masalah ataupun isu yang terlalu umum, yang terlalu luas skop dia. Kamu perlu fokus kepada isu-isu yang lebih detail, yang lebih mendalam. Kemudian data mudah diperolehi dalam kajian lapangan yang akan dibuat. Kamu perlu tentukan tajuk dengan kamu perlu memikirkan juga data-data yang berkaitan dengan tajuk itu mudah untuk diperolehi. Baik, yang pertama yang berkaitan dengan tajuk, kenal pasti kepentingan isunya terlebih dahulu, ataupun kepentingan bagi tajuk kerja lapangan yang akan dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua, isu ataupun tajuk mestilah merangkumi kurikulum geografi yang telah kita belajar. Tidak boleh keluar daripada kurikulum geografi yang telah kita buat sebelum ini. Okay, dia mesti tajuk-tajuknya mesti berada dalam kurikulum geografi. Yang ketiga, menentukan kawasan di mana kerja lapangan ini sesuai untuk dilaksanakan. Yang keempat, pastikan isu ataupun tajuk boleh dikaji dan juga praktikal. Okey, tajuk yang kamu nak pilih itu boleh dikaji dengan mudah untuk mendapatkan data. Okey. Kemudian yang seterusnya, proses yang berikutnya menentukan bagaimana untuk kita tentukan objektif kerja lapangan. Okey, apa itu objektif kerja lapangan? Okey, ia adalah satu perkara khusus yang ingin dicapai dalam sesuatu kerja lapangan yang hendak dilakukan. Objektif ini mestilah satu benda yang boleh diukur dan menjelaskan tujuan kerja lapangan dengan lengkap dan juga ringkas. Okey, antara contohnya, objektif kerja lapangan boleh dimulakan dengan kata-kata kerja. Kata-kata kerja sebagai contohnya seperti yang disenaraikan di sini. Yang pertama contohnya mengenal pasti. Okey, mengenal pasti maksudnya kita perlu mengetahui sehingga dapat menyatakan ia dengan pasti. Bagi menghuraikan keterangan ataupun penjelasan mengenai sesuatu hal ataupun perkara. Kemudian membandingkan, melihat dua perkara atau lebih untuk mengetahui persamaan dan perbezaan. Dan yang seterusnya lah mencadangkan, menjelaskan, menentukan, menganalisis, menilai dan juga mengkaji. Ini adalah kata-kata kerja yang boleh kita gunakan bagi menentukan objektif kerja lapangan yang berkaitan dengan tajuk yang telah dipilih. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang seterusnya, bagaimana untuk menentukan kaedah kerja lapangan. Kaedah kerja lapangan ni tujuannya adalah untuk kita dapatkan data dan juga maklumat. Dengan cara apa? Okey, baik. Data dan maklumat boleh dikumpulkan melalui pelbagai kaedah. Okey, contohnya seperti kaedah pemerhatian, temu bual, soal selidik dan juga kaedah rujukan. Okay, kaedah-kaedah yang dipilih ini haruslah sesuai dengan tajuk dan juga jenis data yang diperlukan untuk kamu menganalisisnya nanti. Okey, baik, kita akan lihat secara terperinci setiap daripada satu kaedah yang dinyatakan tadi. Yang pertama adalah melalui kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian ini dengan melakukan mengumpul data, cara mengumpul data ataupun maklumat dengan mengamati, melihat sesuatu yang ingin dikaji, dengan menggunakan deria mata, deria penglihatan. Okey. Yang kedua, pemerhatian yang dilakukan mestilah sistematik dan juga berfokus. Okey, yang seterusnya, pemerhatian melibatkan perkaitan antara ciri fizikal dan juga ciri budaya. Pemerhatian ini merangkumi kepada dua jenis ciri ini, fizikal dan juga budaya. Okey, untuk kamu dapatkan data dan maklumat. Kemudian pengkaji akan memperolehi maklumat secara langsung
Hasil pemerhatian perlu direkod. Kamu lihat dan kamu rekodkan maklumat tersebut. Kemudian gunakan alat bantuan teknologi, contohnya seperti kamera, perakam dan apa-apa juga yang sesuai. Kalau kamu ada handphone, gunakan kamera handphone untuk merakam gambar-gambar pemerhatian yang telah dibuat. Okey, baik, itu kaedah yang pertama. Kemudian kaedah yang kedua, melalui kaedah temu bual, yang melibatkan antara dua entiti ataupun dua orang, antara pengkaji dan juga responden. Okey, maklumat akan diperolehi secara lisan. Maksudnya di sini pengkaji, iaitu kamu sendiri, perlu menjelaskan maksud soalan dan kajian yang dilakukan dengan jelas. Soal jawab, dia akan berlaku proses soal jawab. Kemudian kamu akan perlu senaraikan setiap soalan yang diperlukan. Jika boleh, gunakan alat perakam untuk membolehkan semua maklumat ini direkod. Soal jawab, soalan secara lisan, kamu akan mendapatkan maklumatnya juga secara lisan, respon daripada responden tersebut. Gunakan alat perakam daripada handphone dan sebagainya. Okey. Baik, kemudian soal selidik, kamu perlu menyediakan satu borang soal selidik. Okey, kemudian soalan yang dikemukakan perlulah merangkumi kepada keseluruhan objektif kerja lapangan yang kamu telah senaraikan. Soalan dia perlu ringkas, mudah difahami dan juga jelas. Kemudian data perlu dianalisis untuk mendapatkan maklumat. Dan kaedah yang terakhir, melalui kaedah rujukan, kaedah yang mudah, iaitu boleh dilakukan dengan merujuk buku teks, buku rujukan akhbar, majalah ilmiah, jurnal internet, orang sumber, agensi kerajaan dan juga agensi swasta. Bahan-bahan yang dirujuk perlu dinyatakan sumber di bahagian rujukan, iaitu di bahagian akhir nanti. Di bahagian akhir akan ada bahagian rujukan. Kamu perlu nyatakan sumber-sumber yang kamu rujuk daripada mana. Okey, baik, itu adalah menentukan kaedah kerja lapangan. Kemudian yang seterusnya, merekod, mengumpul dan menganalisis data ataupun maklumat. Okey, baik, data dan maklumat yang diperolehi melalui beberapa kaedah kajian harus dikumpul dan juga dianalisis. Setelah kamu menentukan kaedah kajian tadi, kaedah kerja lapangan, kamu dapatkan maklumat. Okey, setelah kamu dapat, kamu akan rekod, kumpul dan analisis data tersebut. Okey, baik, daripada data yang kamu dapat, persembahan data dan maklumat kebiasaannya akan dipaparkan ataupun ditunjukkan dalam bentuk peta pemikiran, jadual dan juga rajah yang sesuai. Okey, sebagai contoh yang ada di sinilah, yang pertama, contoh jadual data yang kamu perolehi sama ada daripada temu bual, soal selidik, pemerhatian ataupun rujukan. Okey, senaraikan. Contohnya di sini, masalah pelancongan di Presin 6 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kemudian setelah kamu jalankan temu bual, soal selidik dan pemerhatian, kamu senaraikanlah di sini apa masalah yang kamu dapat lihat ataupun apa maklumat yang telah kamu dapat kumpulkan, senaraikan di dalam jadual, dan berapa bilangan responden yang menyatakan jumlah masalah pelancongan yang ada dalam data kamu. Okey, baik, setelah kamu menyiapkan jadual, okey, daripada jadual ini kamu akan persembahkan pula sama ada dalam bentuk graf bar mudah ataupun dalam bentuk carta pie. Okey, ikut kesesuaian data yang kamu perolehi. Dia perlu berkaitan dengan jadual yang kamu sediakan tadi. Okey, daripada jadual ini sediakan sama ada graf bar mudah ataupun carta pie. Okey, baik. Yang seterusnya, merumus dan membuat pelaporan tentang kerja lapangan. Okey, setelah kamu dapatkan data, maklumat dengan lengkap, okay, sekarang proses yang seterusnya kamu perlu melakukan pelaporan, merumus dan buat pelaporan berkaitan dengan tajuk kerja lapangan yang kamu pilih. Rumusan yang dilakukan berdasarkan data dan maklumat yang diperolehi, manakala maklumat
manakala pelaporan kerja lapangan adalah mengikut garis panduan yang berikut. Okey, baik. Ini adalah format format yang telah ditetapkan untuk kamu laksanakan kajian lapangan ini, kerja lapangan, format laporan kajian lapangan. Okey, baik. Yang pertama, apa yang perlu ada dalam pelaporan kamu? Penghargaan, kemudian pendahuluan, objektif kerja lapangan, kawasan kerja lapangan, kaedah kerja lapangan, hasil kerja yang kamu buat tadi, pelaporan, hasil data, data jadual, catatpai ataupun graf bermudah. Okey, kemudian buat rumusan, senaraikan rujukan dari mana, okey, dan juga lampiran, iaitu gambar-gambar dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian tetapkan berapa jumlah muka surat yang telah kamu sediakan. Okey, itu adalah secara ringkasnya bagi penerangan yang berkaitan dengan penghasilan kerja lapangan untuk geografi tingkatan 3. Baik. Bagi melaksanakan kajian lapangan ini, kerja lapangan, bagi peringkat perancangan, peringkat yang paling awal, apa yang perlu kamu buat? Okay, yang pertama, perlu sediakan jadual kerja. Okay, kemudian pengagihan kerja jika melakukan tugasan secara berkumpulan. Okay, tetapi ingat, walaupun kerja dilakukan secara berkumpulan, tetapi hasil laporan perlu disediakan secara individu. Kemudian objektif kajian, tentukan objektif kajian. Kemudian penentuan kaedah kajian. Okey, ini adalah proses yang pertama bagi perancangan, jadual kerja, pengagihan kerja, objektif kajian dan penentuan kaedah kajian. Baik. Kemudian apabila selesai kepada empat perkara ini, bahagian perancangan, kita akan bergerak kepada proses awal. Apa yang dilakukan dalam proses awal? Okey, kamu akan mula untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber menggunakan kaedah yang sesuai, kaedah yang telah kamu pilih tadi. Okey, kemudian selesai mendapatkan maklumat, laporan akhir perlu disediakan, iaitu melalui penyediaan jadual, catatpai ataupun graf bermudah. Okey, kemudian tafsiran konsep, kemudian isu-isu utama, huraian dan juga contoh yang berkaitan. Okey. Saya harap semua pelajar dapat memahami penerangan secara ringkas yang berkaitan dengan panduan kerja lapangan untuk geografi tingkatan 3. Jika ada apa-apa soalan, boleh typekan di bahagian Google Classroom ataupun di bahagian chat. Kita akan menjawab persoalan-persoalan yang telah kamu berikan kepada saya. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Okey, untuk semua pelajar bagi kelas tingkatan 3 geografi, kita akan buat satu kajian lapangan, kerja lapangan. Okey, baik. Tajuk yang akan kita pilih bagi kali ini, tahun ini adalah yang berkaitan dengan sumbangan kegiatan ekonomi. Okey, sumbangan kegiatan ekonomi. Kamu akan tentukan kawasannya di mana. Saya rasa kamu boleh pilih di kawasan tempat tinggal yang berhampiran dengan kamu. Kamu tidak perlu keluar dalam jarak yang begitu jauh. Okey, baik. Tajuknya sumbangan kegiatan ekonomi di sekitar taman. Okey, nyatakan taman apa, seberang perai. Okey, seberang perai apa? Seberang perai utara, selatan ataupun sebagainya. Butterworth, Pulau Pinang. Okey, ini adalah format bagi muka hadapan. Jangan risau, muka hadapan akan disediakan kepada kamu nanti. Okay, so kamu akan teruskan dengan proses yang berikutnya. Okay. Baik. Di sini diberikan kepada kamu contoh. Ini adalah saya berikan kepada kamu contoh satu kerja lapangan yang lengkap. Okay. Baik, senarai kandungan. Ini mengikut urutan yang sebenar. Kamu perlu ikut urutan seperti yang saya tunjuk dalam video ini. Okey, yang pertama adalah penghargaan.
Okey. Kemudian yang kedua, pendahuluan, jadual kerja, objektif, kaedah kajian, kemudian latar belakang kawasan kajian, peta lakar, hasil kajian. Kemudian di bawah hasil kajian ini akan mengandungi maklumat dan data yang berkaitan dengan jenis kegiatan ekonomi, jadual dan graf, tafsiran graf, kemudian kesan negatif kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar, kemudian langkah untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar, kemudian yang berikutnya rumusan, rujukan dan juga lampiran. Okey, apabila kamu dah lengkapkan kesemuanya, baru kamu tulis berapa muka surat yang telah kamu buatlah. Okey, pada peringkat awal kamu belum tahu lagi berapa muka surat yang perlu kamu tulis. Okey, baik. Kita akan lihat satu persatu contoh saya akan tunjukkan. Yang pertama adalah penghargaan dahulu. Apa yang perlu kamu tulis di sini? Okey, penghargaan sebagai contohnya di sini saya berikan kepada kamu. Kamu rakamkan penghargaan kepada 3 orang pihak, iaitu kepada pengetua Encik Tang Keng Hua, okay, pengetua sekolah kita, okay, kemudian kepada guru mata pelajaran kamu, okay, itu saya sendirilah, okay, kemudian kepada ibu bapa dan juga kepada rakan-rakan yang membantu kamu. Ayat dia kamu boleh buat sendiri ataupun kamu nak ikut yang ini, tapi kamu perlu ubah juga. Jangan ikut 100% sama. Okey? Baik. Ini bahagian penghargaan. Yang kedua, yang seterusnya, pendahuluan. Pendahuluan di sini, ini adalah satu contoh bagaimana untuk menulis pendahuluan, iaitu kamu perlu nyatakan tajuk. Saya telah memilih tajuk sumbangan kegiatan ekonomi di sekitar. Okey, di sekitar apa? Okey, ini kamu perlu tulis di mana kawasan kajian yang kamu pilih. Kalau kamu pilih di taman perumahan kamu, tulislah taman perumahan apa. Okey, dengan lengkap Batus, Pulau Pinang. Kalau di kawasan lain kamu tulis alamatnya lengkap juga. Okey, kemudian kamu berikan sebab kenapa kamu pilih tajuk ini. Saya memilih tajuk ini kerana kawasan ini merupakan kawasan tumpuan pengunjung yang datang melawat ke Batus ataupun dan sebagainya lah, ikut kepada maklumat yang kamu ada. Okey, ini contoh bagi pendahuluan. Okey, apa yang akan kamu kaji? Nyatakan juga. Kamu akan kaji tentang jenis kegiatan ekonomi, kemudian sumbangan kegiatan ekonomi, masalah yang berlaku dan juga cadangan yang dapat mengatasi masalah yang berlaku di kawasan kerja lapangan saya. Okey. Kemudian nyatakan masa. Tempoh masa yang diberikan untuk menyiapkan kerja lapangan ini adalah selama 5 minggu. Dan kerja lapangan ini perlu ditulis secara individu. Ingat secara individu. Kamu boleh bincang dengan rakan, kongsi maklumat, tapi penghasilannya adalah secara individu. Okey, baik, yang seterusnya jadual kerja. Okey, ini adalah satu contoh jadual kerja untuk kamu buat. Penulisan jadual kerja perlu merujuk kepada tugasan yang kamu buat, tajuk yang kamu buat. Ini saya berikan hanya sekadar contoh sahaja. Okey, dalam jadual kerja apa yang perlu ada? Yang pertama adalah tarikh, kemudian hari, perkara dan juga catatan. Okey, sebagai contoh hari ini tarikh bagi kamu menerima taklimat kerja lapangan geografi bagi tingkatan 3 menerusi Google Meet. Okey, contohnya hari ini. So kamu boleh tulis itu. Perkara yang pertama, kamu mendengar taklimat tentang kerja lapangan geografi daripada siapa? Menerusi Google Meet. Catatan, siapa yang memberi taklimat? Guru mata pelajaran. Okey, kemudian proses yang seterusnya, apa yang kamu buat? Dan yang seterusnya lah yang kita akan bincangkan dalam Google Meet nanti. Kamu boleh catatkan apa bincangan ataupun perkara-perkara yang kita bincangkan di Google Meet nanti. Okey, sebagai contoh di sini diberikan pada hari yang berikutnya perbincangan tentang tajuk kajian, jadual kerja, pengagihan kerja, penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, penentuan kaedah kajian dan seterusnya. Okey, kemudian
Yang berikutnya, hari yang seterusnya, hari yang 23 hari bulan ini, contoh yang diberikan, murid menyediakan borang soal sidik, iaitu kamu menyediakan borang soal sidik. Di mana? Nyatakan di rumah. PDPR, berapa lama tempoh masa yang diperlukan. Okey. Kemudian yang berikutnya, apa yang kamu lakukan? Catatkan tarikh, hari dan perkara. Dan di mana kamu buat PDPR. Kalau boleh, tulislah tarikh yang betul. Kemudian yang seterusnya, tulis apa yang kamu buat juga. Soal selidik, kamu mencari maklumat. Okey. Dan yang berikutnya, ini peta bulatan tak ada. Kamu akan buat peta lakar, bukan peta bulatan. Ini hanya sekadar contoh bagaimana untuk menulis jadual kerja. Jangan tiru 100%. Ini sebagai rujukan kepada kamu untuk menulis jadual kerja sahaja. Okey? Baik, yang seterusnya selepas jadual kerja, objektif kajian. Ini adalah contoh bagaimana untuk menulis objektif kajian. Bermula dengan ayat ini, objektif kajian sumbangan kegiatan ekonomi di sekitar kawasan. Okey, nyatakan kawasan yang kamu pilih dengan lengkap adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama, ini perlu sama. Ini kamu boleh tiru seperti yang saya berikan. Kamu salin semula. Mengenal pasti jenis kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Yang pertama. Yang kedua, menyatakan sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan kajian. Yang ketiga, menghuraikan kesan negatif kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Yang seterusnya, menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir, menerapkan nilai murni dan unsur patriotisme dalam kajian. Okey, ini adalah salah ejaan langkah L. Okey, ini adalah objektif kajian. Mudah saja, kamu boleh ikut yang saya berikan. Cuma kamu perlu nyatakan kawasan yang lengkap, kawasan kajian yang kamu pilih. Okey, yang seterusnya, kaedah kajian. Kamu akan memilih 3 jenis kaedah kajian. Antaranya adalah kaedah pemerhatian. Okey, kaedah ini wajib untuk kamu pilih. Kemudian kaedah temu bual. Okey, temu bual ini adalah secara lisan. Okey, 3 orang ataupun 3 borang perlu disediakan. Boleh menggunakan secara telefon sahaja, secara online pun boleh, sebab kita tak boleh bertemu orang di luar sana. Okey. Kemudian kaedah soal selidik, ini perlu dijalankan seramai 10 orang responden. Dan kaedah rujukan. So, kaedah rujukan dan kaedah pemerhatian ini adalah perlu dilakukan, wajib untuk kamu pilih. Kaedah pemerhatian dan kaedah rujukan. Cuma kamu perlu memilih sama ada kaedah yang ketiga, iaitu kaedah temu bual atau kaedah soal selidik. Okey, baik, cadangan saya lebih baik kamu pilih kaedah temu bual. Lebih mudah untuk kamu laksanakan. Kamu hanya boleh sediakan 3 borang sahaja. Okey. Kemudian boleh telefon sesiapa kenalan-kenalan kamu yang ada di situ, di kawasan kajian kamu, dan soal mereka dan dapatkan maklumat. Kemudian bagi soal selidik pula, mungkin kamu perlu sediakan 10 borang soal selidik. Kemudian mungkin boleh emailkan kepada responden tersebut. Kemudian dapatkan semula maklumat. So, kamu tentukan kaedah mana yang kamu nak pilih. Tetapi saya telah tetapkan kaedah pemerhatian dan kaedah rujukan wajib untuk kamu pilih lah. Untuk memudahkan urusan kamu. Kamu hanya pilih kaedah temu bual ataupun kaedah soal selidik. Okey, baik. Setelah kamu pilih, kamu perlu menulis kaedah kerja lapangan yang kamu pilih. Okey, ini cara penulisan dia. Saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian dalam melaksanakan kajian ini. Antaranya ialah, yang pertama adalah pemerhatian. Okey, tuliskan dengan lengkap. Kemudian kamu pilih soal selidik atau temu bual. Pilih salah satu, kemudian kamu tuliskan dengan lengkap. Kalau temu bual, kamu tulis semula temu bual, huraian dia dengan lengkap. Kaedah temu bual ini dijalankan terhadap 3 orang responden yang telah dikenal pasti. Responden tersebut dipilih secara rawak yang tinggal di kawasan kajian. Okey, dan rujukan yang terakhir, saya telah melayari internet bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai kawasan kerja lapangan.
Saya juga merujuk buku teks, kereta akhbar, melawat ke sekitar kawasan kajian dan sebagainya lah. Okey, bagi melengkapkan kerja lapangan kamu. Okey, ini ada 4 so kamu pilih 3. Pemerhatian, rujukan dan juga salah satu antara soal selidik ataupun temu bual. Okey. Baik, yang seterusnya latar belakang kawasan kajian. Okey, ini kamu perlu jelaskan sedikit pengenalan yang berkaitan dengan kawasan kajian yang kamu pilih. Kawasan kerja lapangan saya adalah di sekitar kawasan apa? Taman perumahan ke apa ke? Okey, nyatakan dengan lengkap alamatnya seperti tajuk juga. Kemudian kamu perlu kenal pasti apa ciri fizikal dan juga ciri budaya yang boleh dilihat di kawasan kajian kamu. Ciri fizikal antaranya seperti bentuk muka bumi ataupun saliran ataupun tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di kawasan tersebut. Itu adalah ciri fizikal. Boleh rujuk dalam buku teks kalau kamu tak ingat. Kemudian ciri budaya, okay, contohnya seperti buatan manusia lah, seperti nama jalan, nama taman, okay, pertempatan, jenis perumahan, nama pusat beli belah, nama restoran dan sebagainya. Okay, itu adalah ciri budaya. Bentuk muka bumi termasuk dalam ciri fizikal, sama ada tanah pamah, berbukit dan sebagainya. Okay, kemudian nyatakan nilai-nilai murni kerjasama yang kamu lakukan antara responden, rakan dan juga ibu bapa. Okay, itu adalah latar belakang kawasan kajian. Kemudian peta lakar. Ini kamu perlu lukis sendiri. Tajuk dia tulis peta lakar. Sediakan peta lakar yang kamu lukis dalam kertas A4 lah. Semua hasil kajian ini perlu kamu tulis dalam kertas A4. Okey. Kamu perlu lukis mengikut pada format seperti yang saya berikan. Lukis peta. Kemudian sediakan petunjuk. Petunjuk ni adalah mengikut kepada petunjuk yang ada dalam buku teks geografi. Okey, dan juga arah mata angin. Okey, kalau kamu tak boleh keluar, tak dapat cari maklumat dengan lengkap, gunakan Google Earth. Google Earth untuk kamu lihat kawasan kajian dan lukiskan peta lakar kamu sendiri. Okey, ini seperti ini saja, yang simple saja, tak perlu terlalu detail seperti dalam Google Earth. Kamu dapatkan maklumat-maklumat yang penting sahaja di dalam Google Earth tersebut. Kemudian kamu lukis semula peta lakar tersebut. Pastikan ada tajuk, petunjuk, arah mata angin dan juga peta lakar. Okey, ini adalah peta lakar. Okey, yang seterusnya hasil kajian. Okey, bahagian hasil kajian ni yang pertama A, jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar kawasan. Okey, nyatakan nama kawasan yang kamu pilih, nama tempat kajian tersebut. Okey, kemudian berikan takrifan maksud kepada kegiatan ekonomi. Apa maksud kegiatan ekonomi? Okey, jelaskan. Okey, kemudian nyatakan ataupun jelaskan jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar kawasan kajian kamu ialah berikan contoh huraian dengan lengkap. Okey. Okey, itu bagi hasil kajian yang pertama A. Kemudian setelah kamu siapkan hasil kajian tadi, maklumat yang kamu dapat melalui kaedah-kaedah kajian tadi, kamu perlu sediakan jadual. Tajuknya jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar kawasan. Okey, namakan nama kawasan kajian yang kamu pilih tadi dengan lengkap. Kemudian contoh jadual, bina satu jadual. Tajuknya jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan kajian kamu. Okey, apa maklumat yang kamu dapat? Data yang kamu perolehi daripada pemerhatian, temu bual, soal sidik ataupun daripada rujukan. Kemudian nyatakan bilangan dia. Ada berapa? Okey, daripada jadual yang kamu sediakan ini, jangan lupa tuliskan sumbernya daripada mana. Okey. Baik, kemudian daripada jadual tadi, kamu akan bina satu graf bar mudah sahaja. Format dia tulis tajuk, jangan lupa tajuk, graf, kemudian paksi X, paksi Y, pastikan kamu tulis apa maklumat yang diperlukan dan juga petunjuk. Warnakan dengan sama, yang ada di bar dan juga petunjuk, pastikan sama. Okey, jangan buat bar yang terlalu kecil. Sediakan bar mengikut saiz yang standard lah. Okey, baik. Kemudian daripada graf bar tadi, kamu akan buat tafsiran graf.
Okey, kamu perlu tafsirkan graf yang kamu buat tadi. Okey, bagaimana nak tafsirkan? Okey, kamu perlu senaraikan setiap jenis kegiatan ekonomi dan nyatakan bilangan serta peratusan jika ada. Okey. Kemudian nyatakan bilangan yang paling tinggi, yang maksimum, dan juga bilangan yang paling rendah, yang minimum. Kemudian buat perkiraan. Nyatakan perbezaan antara nilai yang maksimum dan juga nilai yang paling minimum. Kemudian berikan sebab kenapa di kawasan kajian kamu mempunyai banyak apa? Contohnya seperti di sini banyak restoran. Kenapa? Mungkin banyak kawasan tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian kenapa yang paling rendah di sini adalah pasaraya? Kenapa pasaraya yang paling rendah berada di kawasan kajian kamu? Berikan sebab. Kenapa kawasan dapatan data kamu yang tinggi dan kenapa dapatan kajian itu rendah di kawasan yang kamu pilih. Kemudian rumuskan secara ringkas sahaja. Ini adalah tafsiran graf. Kemudian yang seterusnya B, kamu akan nyatakan sumbangan kegiatan ekonomi di sekitar kawasan kajian yang kamu pilih. Okey, melalui pertama tadi, sama ada kamu temu bual ataupun soal selidik, apa yang kamu dapat daripada responden? Masalah ataupun sumbangan, bukan masalah, ini adalah sumbangan. Tersilap type di situ. Okey, sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan ini ialah memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Sebagai contoh, penduduk tempatan di sini ramai yang bekerja sebagai tukang masak, pelayan dan sebagainya lah, ikut kepada data yang kamu perolehi. Kemudian yang kedua, daripada pemerhatian, apa yang kamu dapat di situ? Kemudian daripada rujukan, apa yang dapat kamu lihat daripada sumbangan kegiatan ekonomi yang ada di kawasan kajian yang kamu pilih. Okey, itu bagi sumbangan. Kemudian kita nak lihat pula kesan negatif kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan yang kamu pilih. Dengan adanya kegiatan ekonomi di kawasan yang kamu pilih tadi, apa kesannya yang negatif yang dapat kamu lihat melalui pemerhatian ataupun daripada soal selidik ataupun temu bual, mungkin daripada rujukan internet juga. Nyatakan contohnya, yang pertama, pencemaran udara. Kegiatan ekonomi yang ada di situ telah menyebabkan berlakunya pencemaran udara, seperti pelepasan asap dan sebagainya, lori ke pengangkutan dan sebagainya lah. Okey, kamu kenal pasti dan berikan faktor pertama, faktor kedua dan faktor yang ketiga. 3 kesan negatif lah. Okey. Kemudian daripada kesan negatif tadi, kamu akan lihat juga tentang langkah mengurangkan kesan negatif berkaitan dengan kegiatan ekonomi di kawasan yang kajian yang kamu pilih. Langkah-langkahnya, menguatkuasakan undang-undang daripada pendapat responden. Contoh, pihak kerajaan tempatan perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat. Contohnya, mengenakan denda yang lebih berat kepada pesalah yang melakukan kesalahan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, dapatkan maklumat tersebut, dan juga yang ketiga. Okey, baik. Kemudian selesai di situ, kamu buat satu rumusan lah. Hasil daripada kerja lapangan yang telah saya jalankan, saya dapati kawasan kajian saya di mana nyatakan kawasan kajian tersebut mempunyai sumbangan kegiatan ekonomi. Antara sumbangan kegiatan ekonomi di kawasan ini ialah nyatakan data ataupun maklumat yang kamu dapat tadi. Apa sumbangan ekonomi yang ada di situ? Kemudian kesan yang kegiatan ekonomi di kawasan ini pula, kesan negatif tadi terhadap alam sekitar. Kemudian seterusnya, langkah bagi mengatasi masalah kegiatan ekonomi di kawasan ini ialah, nyatakan juga yang kamu nyatakan di sini. Rumusan ni kamu akan buat rumusan berdasarkan kepada 3 bahagian ini. Sumbangan, kesan negatif dan juga langkah mengurangkan. Kemudian melalui kajian ini juga saya dapat nyatakan nilai-nilai murni yang kamu perolehi, yang dapat kamu lihat. Kerjasama, bantu-membantu, apa saja nilai-nilai murni yang dapat kamu lihat melalui penghasilan kerja lapangan yang kamu sediakan ini.
Baik, selesai itu rujukan. Kamu perlu sediakan rujukan jika kamu melakukan rujukan daripada buku akhbar. Orang sumber ni mesti ada lah. Kalau ada temu bual, mesti ada 3 orang nama orang yang kamu temu bual. Nama, alamat. Okey, 3 orang. Okey. Kemudian kalau kamu buat lawatan ke tempat kerja lapangan, boleh tulis di mana kawasan tu. Melawat tempat kerja lapangan melalui Google Earth juga boleh. Okey. Kalau kamu dapatkan maklumat daripada internet, pastikan rujukannya kamu ambil juga daripada mana. Diperoleh daripada mana, apa tajuk dia, okey, apa laman web dia. Okey. Ini adalah bagaimana untuk menulis rujukan. Kemudian lampiran ni tak apa, nanti saya akan jelaskan dengan lebih terperinci. Okey, ini adalah contoh borang soal selidik yang boleh kamu buat. Okey, sediakan satu borang soal selidik dan kamu boleh photostat dan sebagainya untuk diedarkan kepada 10 orang responden jika kamu memilih kaedah borang soal selidik. Maklumat yang perlu ada, yang kamu perlu tulis di sini adalah nama, umur, jantina dan juga alamat. Kemudian soalan-soalannya adalah yang pertama, jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan kajian. Kamu senaraikan. Mereka akan tik mana yang perlu. Okey, kemudian yang kedua, sumbangan. Soalan yang berkaitan dengan sumbangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar, terhadap sekitar ataupun sumbangan kegiatan ekonomi terhadap kawasan kajian kamu. Okey, contohnya seperti peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan dan sebagainya. Okey, kemudian yang seterusnya, soalan yang berkaitan dengan kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian yang kamu pilih. Contohnya seperti ini, kamu senaraikan. Okey. Kemudian yang terakhir, langkah yang diambil bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Okey. Beri pilihan kepada mereka. Okey, ini adalah satu contoh borang soal selidik. Kamu boleh ikut contoh bagi borang soal selidik ini. Kemudian gambar, jangan lupa. Okey, kamu boleh ambil daripada internet juga, ada gambar-gambar kawasan kajian kamu. Okey, 4 keping lah kalau boleh. 4 keping gambar. Kemudian ini adalah contoh borang temu bual. 4 soalan. Okey, yang pertama, jangan lupa dapatkan nama, nama, alamat. Okey, nama dan alamat itu penting untuk kamu tulis di bahagian rujukan. Okey, yang pertama, pada pendapat anda, apakah jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan kajian? Okey, kamu akan dapat jawapan daripada responden. Catatkan. Kemudian yang kedua, pada pendapat anda, apakah sumbangan kegiatan ekonomi terhadap sekitar kawasan yang kamu pilih itu? Okey. Yang ketiga, apakah kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian? Okey. Yang keempat, apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian? Okey. Ini adalah contoh bagi borang temu bual. Setiap borang itu perlu ada nama dan juga alamat. Jangan kamu lupa maklumat tersebut. Itu penting. Okey. Okey, pelaporan kerja lapangan geografi ini kamu perlu sediakan dalam kertas A4 lah. Full scape paper pun boleh ataupun kertas A4 yang kosong pun boleh. Okey, pastikan ia ditulis dengan kemas, ditulis bukan type. Okey, ditulis dengan kemas supaya dapat dibaca dengan lebih baik. Okey. Bagi lampiran, contohnya borang soal selidik dan juga borang temu bual, itu boleh di-type dengan komputer. Bagi pelaporan ini semua ni, senarai kandungan, penghargaan, pendahuluan, jadual kerja, objektif kajian, kaedah kajian, ini semua perlu ditulis. Perlu ditulis, tak boleh type. Kamu perlu tulis. Kecuali bahagian lampiran sahaja, borang-borang temu bual dan borang soal selidik. Okey, baik, saya harap kamu dapat jelas faham dengan penghasilan kerja lapangan untuk tahun ini. Jika ada apa-apa soalan, typekan di bahagian Google Classroom tu, kita akan bincangkan di situlah. Okey.